Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini kita masuk kepada ayat yang seterusnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. Ayat ini juga merupakan sebahagian daripada ayat yang menegaskan tentang rububiyah Allah, yang mana penegasan tentang rububiyah ini ianya adalah bertujuan untuk mengingatkan manusia agar mereka mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Artinya mereka tidak beribadat melainkan kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, amman khalaqas samawati wal ard. Adakah yang menjadikan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas samai ma'a, dan menurunkan buat kamu air daripada langit, iaitu air hujan. Fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah, lalu kami tumbuhkan dengan air tersebut kebun-kebun yang mempunyai pemandangan yang indah. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha, kamu tidak mampu untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Kita tahu sebagai manusia kita hanya mampu untuk meletakkan biji benih di dalam tanah, meletakkan anak pokok di dalam tanah, kemudian kita isi baja, kemudian kita siram. Itu sahaja yang mampu kita lakukan. Adakah kita mampu menjadikan pohon-pohon ini tumbuh di atas muka bumi ini? Adakah kita mampu menjadikan ianya membesar? Tak mampu. Sebab itu ada di antara pokok-pokok yang kita tanam, ianya tidak tumbuh. Ada biji benih yang kita masukkan ke dalam tanah, ianya tidak cambah, tidak, ianya tumbuh di atas muka bumi ini. Kita tak mampu berbuat apa-apa melainkan mengambil sebab sahaja. Isi baja, siram dengan air. Siapakah yang menumbuhkan pokok-pokok ini? Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah mengingatkan tentang kekuasaannya. Dia yang mencipta langit dan bumi. Dia yang menurunkan hujan. Hari ini ramai manusia yang lupakan kepada akidah ini, sehingga kita lihat ada manusia yang bila berlakunya kemarau, mereka cari bomba hujan. Bukan mereka nak ikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berdoa kepada Allah, memohon hujan, dan juga melakukan solat istisqa untuk memohon hujan kepada Allah. Apa yang terjadi pada masyarakat, mereka pergi kepada bomba hujan. Dan di akhir zaman ini, zaman sains dan teknologi ini pula, manusia mula bergantung kepada apa? Teknologi pembenihan awan. Ini semua merupakan perkara yang kalaulah manusia tidak sedar, ia boleh menjadikan mereka terpesong daripada akidah yang betul.
lupakan kepada pencipta mereka. Balik-balik ingat apa? Balik-balik ingatkan kepada teknologi pembenihan awan untuk menurunkan hujan. Walaupun teknologi tersebut ianya hanyalah teknologi yang daif. Ianya tidak dapat dilaksanakan kalau tidak ada di sana benih-benih awan yang boleh disenyawakan untuk menjadi turunnya ataupun bertambahnya awan ini dan menghasilkan hujan. Sayangnya manusia lebih bergantung kepada teknologi ini daripada mereka kembali kepada Allah. Berapa ramai manusia yang mereka ini hendak melakukan solat istisqa apabila terjadinya kemarau yang panjang. Tak ramai yang hendak berbuat demikian. Jadi ini merupakan perkara yang sepatutnya kita umat Islam memikirkannya. Allah ceritakan banyak ayat bahawa Dia yang menurunkan hujan. Kenapa kita tidak mahu mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan doa istisqa, solat istisqa untuk memohon hujan daripada Allah? Kenapa kita bergantung kepada perkara-perkara yang seperti ini? Cukup bagi kita Allah Azza wa Jalla untuk membantu kita, untuk menurunkan hujan buat kita. Kalau benar manusia ini bertakwa, beristighfar, memohon keampunan kepada Allah di atas dosa-dosa yang mereka kerjakan, kemudian mereka berdoa agar Allah menurunkan hujan, maka Allah Azza wa Jalla akan perkenankan permintaan mereka. Namun manusia semakin hari semakin jauh daripada Rabb mereka. Di sini Allah tegaskan tentang rububiyahnya. Lalu Allah nyatakan, a ilahum ma'allah. Adakah ilah selain daripada Allah yang sepatutnya kamu sembah dan lakukan ibadat kepadanya, yang sepatutnya kamu berdoa dan mengharap kepadanya? Adakah selain Allah? Sedangkan Allah yang melakukan kesemua perkara ini. Jadi ini merupakan ayat yang menunjukkan bagaimana penegasan tentang rububiyah ini untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada mentauhidkan Allah. Kamu nakkan sesuatu, kembali kepada Allah dengan memohon, berdoa kepadanya. Tak perlu pergi kepada selain Allah. Bahkan itu perbuatan yang berbentuk kekufuran dan juga bertentangan dengan akal yang waras. Mengharapkan kepada sesuatu yang juga lemah seperti kita. Tak perlu pergi kepada ahli kubur ataupun menyeru nama-nama golongan yang digelarkan sebagai wali-wali Allah. Allah mencukupi buat kita. Kata Allah, balhum qaumun ya'dilun. Bahkan mereka merupakan kaum yang menyimpang. Walaupun Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang rububiyahnya, yang menuntut manusia tidak beribadat melainkan kepadanya, namun ramai juga manusia yang mensyirikkan Allah, beriktikad bahawa selain Allah itu boleh membantunya, mendatangkan manfaat buatnya dan menghindarkan mudarat daripadanya. Ini menunjukkan manusia ini ramai di kalangan mereka menjadi mangsa tipu daya syaitan. Akal yang mereka guna, yang Allah berikan kepada mereka, mereka tidak mahu memikirkan tentang kebenaran yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran dan Nabi sampaikan di dalam hadis baginda. Kemudian Allah menyatakan, amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah.
Adakah yang menjadikan bumi ini ianya menetap? Tempat menetap. Kita tinggal di atas permukaan bumi ini. Kita boleh tinggal di atasnya. Kerana apa? Kerana bumi ini ianya Allah jadikan. Ianya tetap, tidak bergerak. Kita boleh membina sesuatu di atasnya dan hidup di atasnya. Siapa yang menjadikannya? Allah Azza wa Jalla. Dan dia jadikan di celah-celahnya sungai-sungai. Kita tengok ada sungai mengalir di permukaan bumi ini. Allah yang jadikannya. Banyak manfaat yang diperolehi oleh manusia daripada sungai. Sungai itulah tempat berkumpulnya air hujan. Manusia boleh gunakan sungai ini untuk mereka minum dan juga bercucuk tanam dengan mengambil air daripadanya, dan juga mendapat makanan daripada haiwan-haiwan yang tinggal di dalam sungai ini seperti ikan, udang dan sebagainya. Allah yang menjadikan sungai-sungai ini. Kemudian Allah mengatakan wa ja'ala laha rawasiya, dan dia menjadikan bagi bumi ini bukit bukau yang merupakan pasak buatnya. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan dia menjadikan pemisah di antara dua laut. Apa yang dimaksudkan dengan dua laut di sini? Iaitu laut dan sungai. Sungai penghujungnya dia mengalir ke mana airnya, wahai Huzaifah? Sungai akhir sekali airnya mengalir ke mana? Hujung sungai kat mana? Tak tahu. Syafiq, air sungai mengalir ke mana? Tak tahu. Syahril, mengalir ke laut. Kita tengok sungai tu sebagai contohnya, dia berasal daripada bukit. Kemudian dia mengalir airnya, hujungnya ke laut. Ya Huzaifah? Hujungnya ke laut. Ya. Jadi maksudkan dengan dua laut ini iaitu apa dia? Lautan dengan air sungai. Jadi air sungai dan air laut ini ia tidak bercampur. Air sungai tawar ke masin? Ihsan. Air sungai tawar ke masin? Air sungai tawar, air laut masin. Jadi Allah jadikan pemisah di antara air sungai dan air laut ini. Air laut tetap masin, air sungai tetap tawar, tidak bercampur di antara keduanya ini tadi, sehingga menyebabkan sebagai contohnya air laut jadi tawar sebab banyak sangat air hujan turun daripada sungai ini tadi ke laut, jadi air laut tawar, tidak. Ataupun air sungai menjadi masin kerana dia bercampur dengan air laut. Bila laut pasang, menyebabkan apa? Menyebabkan sebagai contohnya ianya bercampur dengan air sungai menjadikan air sungai masin. Allah menjadikan di antara kedua-dua lautan ini hajiza, pemisah. Ailahum ma'allah, adakah ilah selain daripada Allah yang melakukan perkara ini sehingga kamu menyembahnya selain daripada Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan daripada mereka itu tidak mengetahui, tak dapat faham tentang kebenaran yang Allah berikan kepada mereka. Kerana apa? Kerana mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Tak nak memikirkan tentang kebenaran yang disampaikan di dalam kitab Allah. Juga ayat 21 dan 22 di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengajak manusia menyembah Dia yang memiliki ciri-ciri rububiyah.
dan melarang mereka daripada menjadikan selain daripada Rabb tersebut sebagai tandingan baginya. Sedangkan mereka mengetahui tandingan tersebut tidak memiliki apa-apa yang melayakkan ia disembah. Ayat ini kita dah bacakan dahulu. Iaitu Allah menyuruh ke semua manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tak kira orang Arab ke, orang Eropah ke, orang Jepun ke, orang Melayu ke, kesemua mereka adalah manusia, ciptaan Allah. Allah yang mencipta mereka. Allah kata apa? Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadatlah kepada Rabb kamu, allazi khalaqakum, yang mencipta kamu. Sembahlah pencipta kamu. Jangan sembah bulan, bintang, matahari, kerana makhluk-makhluk ini juga merupakan ciptaan Allah. Yang layak disembah adalah pencipta. Kemudian Allah kata apa? Wallazina min qablikum, dan dia mencipta orang-orang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Kalimah la'alla, sebagaimana yang akan kita belajar dalam kitab Mutammimah dan syarahannya nanti, la'alla daripada Allah bukan maknanya Allah berharap. La'alla maknanya taraji, kan, pengharapan. Kalau daripada Allah bukan bahawa makna Allah mengharap, ya. Daripada Allah ia membawa maksud apa? Sama ada membawa maksud ta'lil, membawa maksud ta'lil, iaitu antara sebab kamu akan menjadi orang yang bertakwa adalah dengan kamu beribadat kepada Allah. Ini sebab kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau kamu buat begini, bukanlah kamu orang yang bertakwa, yang inginkan keredaan Allah dan selamat daripada azab Allah. Allah beritahu lagi, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dia menjadikan buat kamu bumi terbentang dan langit sebagai atap, dan menurunkan daripada awan air hujan. Lalu dia mengeluarkan dengan air tersebut hasil tanaman sebagai rezeki buat kamu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu tandingan dalam keadaan kamu mengetahui. Jadi Allah tegaskan tentang rububiyahnya untuk mengingatkan kamu tak boleh jadikan tandingan bagi Allah. Apa maksud tandingan bagi Allah, Syahrul? Kita dah ceritakan dahulu. Apa maksud menjadikan selain Allah itu tandingan bagi Allah? Allah kata dalam ayat ini, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Apa maksud tandingan-tandingan? Abu Abdullah Al-Thani. Ya? Irfa sota. Apa dia? Berkongsi. Abu Abdullah. Apa maksud tandingan itu? Tidak menyembah Allah, menyamakan Allah dengan makhluk yang lain. Siapa boleh bagi jawapan yang lebih ringkas dan tepat? 6. Sekutu. Baik. Tandingan itu maknanya sesuatu yang kamu jadikan ianya sama dengan Allah lah. Sama dengan Allah. Sebagaimana sepatutnya kamu beribadat hanya kepada Allah, berdoa hanya kepadanya, mengharap hanya kepadanya. Tapi kamu
buat perkara ini, ibadat ini kepada selain Allah, maknanya kamu jadikan Allah itu setanding dengan perkara-perkara inilah. Kamu menyekutukan Allah. Jadi Allah ingatkan bahawa jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan, sesuatu yang kamu beribadat kepadanya, mengharap kepadanya, memohon kepadanya selain daripada Allah, itu dimaksudkan dengan tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu mengetahui. Mengetahui tentang apa ya Abang Abdurrahman? Mengetahui tentang apa? Allah kata jangan kamu jadikan bagi Allah itu tandingan dalam keadaan kamu mengetahui. Mengetahui apa? Ya? Irfa' sautak. Allah tak ada? Tak ada Tuhan selain Allah. Tak ada yang layak disembah selain Allah. Siapa yang boleh bagi jawapan yang tepat berkaitan dengan ayat ini? Abu Abbas, dalam keadaan kamu mengetahui apa? Dalam keadaan kamu mengetahui hanya Allah yang melakukan perkara ini. Allah sahaja yang mencipta, Allah sahaja yang menurunkan rezeki, air hujan, Allah yang menjadikan bumi dan langit ini. Kamu tahu hanya Allah sahaja yang melakukan perkara ini. Akan tetapi kamu tetap juga engkar kepada perintah Allah, mensyirikkan Allah. Ini merupakan perbuatan yang tidak sepatut dilakukan oleh manusia. Jadi oleh itu, sebab itu di antara gerakan yang kuat dilaksanakan, dilakukan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah adalah mengajak manusia menafikan kewujudan Tuhan. Mereka nak manusia ini anggap bahawa alam ini semula jadi, tak ada Rabb yang menciptanya. Jadi ini merupakan di antara perancangan yang dilakukan oleh manusia akhir zaman untuk menyesatkan umat Islam. Mereka nak manusia ni menganggap dunia ni tak ada penciptanya, ianya terjadi dengan sendiri. Sebab kalau manusia menganggap dunia ini ada penciptanya, maka bila didatangkan hujah daripada Al-Quran dan hadis tentang penciptaan ini, manusia akan sedar bahawa yang mencipta, mentadbir, menguasai alam ini hanya satu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh itu mereka melakukan gerakan untuk menjadikan manusia menganggap bahawa alam ini tak ada penciptanya, ianya adalah semula jadi. Takkan orang yang seperti ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia menganggap alam ini semula jadi, tak ada penciptanya. Orang yang seperti ini payah sekali akan kembali kepada kebenaran. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Sebab itu bila kita kata beriman dengan Allah itu, kita kata beriman dengan 4 perkara. Yang pertamanya adalah beriman dengan kewujudan Allah. Tak mungkin alam ini ianya terjadi dengan sendiri. Tak mungkin matahari, bulan, bintang ianya bergerak tanpa ada penciptanya. Kemudian kata beliau, oleh itu amat penting bagi manusia memahami maksud tauhid ar-rububiyah agar mereka kenal pencipta mereka, seterusnya tidak menyembah selain daripadanya. Amat penting bagi mereka mengajak manusia agar mengakui rububiyah Allah yang tiada sekutu padanya, untuk mereka melakukan ibadat, berdoa dan mengharap hanya kepada Allah.
Setelah itu mereka mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah pada rububiyahnya dan uluhiyahnya. Oleh itu penting penegasan tentang tauhid rububiyah ini, agar manusia sedar bahawa yang layak disembah, dilakukan ibadat kepadanya adalah Allah Azza wa Jalla sahaja. Sebab itu jangan kita mengingkari tauhid ini. Dan jangan kita anggap ini rekaan Ibn Taymiyah ataupun orang-orang Wahabi. Tak boleh. Ini adalah keterangan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kamu memahaminya, mentadabbur ayat-ayat Allah, maka kamu akan faham. Inilah yang Allah tegaskan di dalam kitabnya. Pengingkaran tentang tauhid ini hanyalah merupakan jerat syaitan ataupun muslihat syaitan untuk memesongkan manusia daripada mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ayat-ayat Al-Quran banyak menceritakan tentang rububiyah Allah. Ianya adalah untuk mengingatkan manusia kepada pencipta mereka yang maha agung lagi maha berkuasa. Apabila manusia menyedari dan meyakini tentang hanya Allah yang maha berkuasa, maka hendaklah mereka mengharap dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Janganlah memohon dan mengharap kepada sesuatu yang lemah dan tidak memiliki apa-apa. Sebab itu akidah ni penting, supaya kita ni tak jadi orang yang mengharap kepada manusia yang dah mati, mengharap kepada manusia seperti kita juga walaupun dia masih hidup. Apa ada pada manusia? Mereka boleh ubah pergerakan bulan, bintang dan matahari ini? Hatta diri mereka sendiri pun mereka tak boleh mendatangkan apa-apa kebaikan dan manfaat, melainkan apa yang telah pun dikadarkan oleh Allah. Kenapa menganggap Tok Guru tu mempunyai kuasa? Kenapa menganggap wali-wali yang telah pun mati boleh menolong kita? Kenapa mereka menganggap sedemikian? Melainkan kerana mereka beriktikad bahawa wali-wali tersebut, tok guru tersebut mempunyai sebahagian daripada kekuasaan ke atas alam ini. Ini iktikad golongan sufi yang bertentangan dengan tauhid ar-rububiyah yang kita tegaskan. Sebab itu sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, orang sufi kata apa? Orang sufi kata wali-wali kutub ini ditadbir oleh alam ini ditadbir oleh 4 wali kutub. Cuma tambah kalimah dengan izin Allah sahaja. Untuk apa? Untuk memperdayakan manusia. Kata mereka, alam ini ditadbir oleh 4 wali kutub dengan izin Allah. Lalu manusia pun tertipu. Seakan-akan Allah mengizinkan wali-wali ini untuk apa? Untuk mentadbir alam ini. Boleh turunkan hujan, boleh sembuhkan penyakit, boleh jadikan orang yang mandul beranak, boleh itu dan boleh ini. Ini etika siapa? Ini etika orang-orang sufi tarikat. Adakah etika yang seperti ini ianya bertepatan dengan dalil yang ada dalam Quran dan hadis? Sudah tentu etika ini menyimpang jauh daripada petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Orang-orang sufi yang tidak mempelajari Al-Quran, mereka terpedaya dengan tok guru tarikat ni tadi. Mereka hanya mengikuti apa sahaja yang diperkatakan oleh tok guru tarikat. Nak belajar tarikat, jangan mengingkari tok guru. Kalau mengingkari tok guru, maka kamu tak akan dapat tak dapat ilmu
yang akan menjadikan kamu sampai ke martabat yang tinggi. Sebab itu Tok Guru tak boleh diingkari, kata mereka. Buat apalah ya, buat apa saja Tok Guru ni tadi. Sebutlah apa saja, jangan kamu ingkari. Ini syarat nak mencapai ilmu laduni. Nak sampai ke tahap hakikat dan makrifat. Oleh itu, jadilah pengikut-pengikut tarikat ini orang-orang yang seperti orang yang dungu, yang mengikut sahaja apa yang diperkatakan oleh Tok Guru mereka. Kita mengajak umat Islam, tinggalkanlah cara yang seperti ini. Nak faham agama, nak lalui jalan yang lurus yang membawa kepada syurga Allah, maka hendaklah kamu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kesesatan orang tarikat ni amat dahsyat. Mereka kata kita beramal bukan nakkan kepada syurga dan tak takutkan kepada neraka. Jadi sekarang ni tu saya fikirlah, jalan lurus ke syurga ke, tu saya fikirlah. Jadi lihat bagaimana mereka memesongkan akidah manusia, pegangan manusia dengan cara yang halus ni tadi. Nak sampai taat, nak sampai kepada martabat yang tinggi, hendaklah kita mengikuti ilmu tarikat, jalan yang hanya diketahui oleh golongan yang khusus sahaja, tak diketahui oleh orang-orang awam, tak dipahami oleh orang-orang syariat. Martabat yang akan menjadikan kita mendapat karamah dan menjadi wali-wali Allah. Manusia tertipu kerana apa? Kerana mereka tak belajar Al-Quran dan hadis. Orang tarikat pun mereka tak peduli ke ilmu tafsir, tak pedulikan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada penekanan tentang ilmu Al-Quran dan hadis ini, maka selayaklah mereka ditipu oleh syaitan. Nabi dah pesan dah kepada kita, nak selamat dunia akhirat kena berpegang teguh dengan kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkannya maka menjadikan manusia menyimpang daripada kebenaran dan juga ditipu oleh syaitan. Jadi penting bagi kita memahami tentang rububiyah ini. Jadi insya-Allah pada hari esok kita sambung lagi pembacaan bagi bahagian yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah ini. Subhanallah.